tanah air akan indah, megah dan bermarwah jika kita sentiasa mensyukuri anugerah Allah, dan bumi akan subur, makmur dan mewah jika kita bekerja dan berekrar hidup bersama. Tanah air memberi banyak, mesra mendekap kita. Kemerdekaan mendorong kita berdiri dan berbakti. Dan kita sudah sampai di lereng indah, pasti tetap mendaki juga, menyangga musuh, menambah kawan, tanpa jenuh, khawatir juga tanpa rawan. Dan dalam alam baru, semangat kita wajar padu. Berjalan kita atas nama tanah air dan bangsa, bangga kerana merdeka, megah kerana bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuraini Sofia binti Ahmad Faris bersama rakan-rakan saya ingin membentangkan berkaitan kesan modernisasi terhadap perkauman di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya Nuraini Sofia binti Ahmad Faris, Anusri Govind Darajan, Nur Airis Khairia binti Kasim dan Aida Nur Fadilah binti Marsiliono. Pengenalan. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan sehingga kini, subjek pemodenan dan hubungan etnik tidak pernah padam dalam usaha negara untuk maju. Apakah sebenarnya pemodenan? Menurut Syamsul Amri, pemodenan ditakrifkan sebagai satu proses transformasi atau perubahan dalam semua bahagian kewujudan masyarakat, dan ia adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh semua bangsa atau negara. Sememangnya kemodenan di Malaysia berkait rapat dengan penubuhan sesebuah negara, Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan kaum. Dalam keadaan ini, inisiatif pemodenan Malaysia mempunyai 2 komponen utama, iaitu komponen ekonomi dan juga komponen politik. Kesemua elemen ini bertujuan untuk menyatupadukan kaum serta menjana perpaduan. Manusia terdiri daripada sebuah masyarakat dan komuniti etnik yang terbesar. Catatan sejarah telah menunjukkan bahawa hubungan antara masyarakat Melayu, Cina dan India serta etnik lain telah wujud sebelum kehadiran penjajah Barat lagi. Mengatakan bahawa konsep masyarakat majmuk adalah untuk mengenal pastikan di mana wujud rantaian manusia orang Eropah, Cina dan India di Asia Tenggara dan berbagai kumpulan di Malaysia sebagai anak tempatan. Mereka bergaul tetapi tidak bergabung. Oleh itu, untuk mengenal pastikan masalah perpecahan, maka masyarakat Malaysia diperkenalkan dengan konsep perpaduan dan integrasi. Terdapat banyak objektif kajian dan 3 utama ialah bertujuan dan untuk mengupas isu-isu modernisasi yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia dari aspek sosial. Mereka juga mengkaji dan menganalisis krisis kesan modernisasi ke atas hubungan ekonomi. Akhirnya, untuk mengubah suaikan politik terhadap masyarakat yang menghadapi kesan modernisasi perkauman di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Nur Fadilah binti Marsiliono daripada Diploma Psikologi. Daripada kajian grup kami terdapat beberapa persoalan. Antaranya ialah apakah konsep untuk membangunkan negara yang berbilang kaum. Untuk yang kedua ialah bagaimanakah cara untuk melalui cabaran demi membentuk perpaduan nasional. Yang ketiga, apakah konsep modernisasi akan memberikan kesan yang negatif ataupun positif. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, berapakah jenis faktor utama untuk modernisasi yang akan mempengaruhi hubungan etnik. Di dalam kajian ini, hipotesis yang diterima antaranya ialah sebuah pendidikan yang merupakan mekanisme yang baik demi memantapkan hubungan etnik setiap kaum. Seterusnya, hormat menghormati pada setiap kaum dan agama dapat meningkatkan suatu perpaduan.
Selain itu, sistem politik tertumpu pada benda yang lama. Sebagai contoh, 3 kaum bergabung untuk satu parti yang sama. Di samping itu, sistem pertanian pula bergantung kepada sektor pertanian dalam menjalani kehidupan semasa. Akhir sekali, sikap adil pada setiap agama dan kepercayaan akan membuahkan hasil. Sebagai contoh, negara akan menjadi aman dan harmoni. Sekian. Surutan literatur atau kajian lepas. Pemodenan Malaysia semakin pesat berikutan status negara sebagai sebuah negara yang membangun. Sejak Malaysia merdeka, subjek pemodenan dan hubungan etnik tidak pernah menjadi batu penghalang dalam pembangunan negara. Pemodenan telah memberi pengaruh kepada hubungan etnik di Malaysia baik secara positif maupun negatif. Pemodenan merujuk kepada proses perubahan atau perubahan untuk maju atau lebih baik dalam pelbagai elemen kewujudan masyarakat. Pengubahsuaian yang berlaku boleh dikelaskan kepada 2 jenis. Yang pertama ialah perubahan terancang, iaitu merujuk kepada proses di mana matlamat, cara dan metrik pencapaian ditetapkan sebelum membuat perubahan. Tambahan pula, perubahan tidak terancang merujuk kepada proses mencontohi cara hidup barat yang tidak disertai dengan cubaan perubahan yang disengajakan. Kadang-kala dikenali sebagai pembaratan. Penubuhan bangsa Malaysia yang merangkumi kepelbagaian etnik juga berkait rapat dengan agenda pemodenan Malaysia. Sebab kesan globalisasi terhadap hubungan etnik di negara kita berpunca daripada pertimbangan politik. Pemodenan politik boleh dilihat dalam pelbagai cara, termasuk amalan demokrasi berparlimen, pilihan raya dan penyertaan 3 kaum terbesar Malaysia dalam politik, iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap kaum mewakili kaum yang berbeza demi menjaga kepentingan etnik yang berbeza. Walau bagaimanapun, itu adalah politik pada masa lalu. Kini, dalam era pemodenan politik, kita dapat memerhatikan pembentukan pelbagai parti politik yang mengintegrasikan 3 kaum di bawah satu parti politik. Ini menunjukkan bahawa kaum ini telah menerima pakai idea politik semasa di mana pelbagai kaum boleh bekerjasama di bawah satu payung. Selain itu, kesan pemodenan sosial boleh dilihat di Malaysia dalam bidang seperti pendidikan, perumahan dan sebagainya. Pada zaman penjajahan, setiap etnik dipisahkan berdasarkan tempat tinggal mereka. Orang Melayu misalnya tinggal di pinggir bandar, orang Cina di bandar dan orang India di kawasan ladang. Perkara sebegini juga dapat diperhatikan dalam pembinaan sekolah berasaskan kaum serta penggunaan bahasa ibunda berdasarkan kaum. Bukan sekolah saja yang dipisahkan, malah kurikulum sekolah juga dibahagikan berdasarkan tempat asal kerana mereka membawa guru dan buku teks dari negara asal mereka. Hasilnya, pegawai British memahami pada tahun 1964 bahawa sistem pendidikan kebangsaan diperlukan untuk menyatukan penduduk tanah Melayu yang pelbagai. Hasilnya, setelah negara kita mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan negara dapat dikekalkan. Ini dilakukan untuk mengekalkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Hari ini dapat diperhatikan bahawa walaupun masih terdapat sekolah jenis kebangsaan di negara ini, sistem pendidikan Malaysia mungkin berkembang dengan jayanya dengan ciri-ciri perpaduan kaum hadir. Metodologi bagi kajian ini adalah kaedah sumber internet. Berdasarkan kajian dikaji, kami telah menggunakan sumber internet bagi mendapat pelbagai maklumat yang hendak dilaksanakan. Berikut adalah antara yang diakses untuk mendapat maklumat, iaitu melalui artikel yang tulis oleh seorang pelajar tahun 1 bernama Nur Syahira binti Abu Hanifah, jurusan Sarjana Undang-Undang dan Syariah Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Kajian ini dilakukan bagi memahami kesan modernisasi terhadap perkauman di Malaysia secara terperinci. Dalam kepentingan kajian menunjukkan modernisasi sebenarnya telah meninggalkan kesan positif dan negatif dan ia perlu ditangani dengan bijak khususnya dalam isu hubungan etnik. Dalam hal ini, segala projek pembangunan negara jika tidak dirancangkan dengan teliti boleh mendatangkan konflik politik dan sosial antara etnik. Sehubungan dengan ini, pembangunan ekonomi dan pengurusan konflik etnik tidak boleh dipisahkan dalam agenda pembangunan negara. Kesimpulan, ianya terbukti bahawa modernisasi sebenarnya telah pun bermula sejak zaman penjajahan British di Tanah Melayu.
Malahan pembentukan masyarakat majmuk juga berlaku semasa penjajahan British. Konsep modernisasi memberikan kesan ke atas hubungan etnik iaitu dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Ianya dapat dilihat dengan adanya kesedaran etnik dalam bidang politik, persaingan etnik dalam ekonomi dan politik serta konflik antara etnik. Namun, tiada keraguan bahawa modernisasi memberi kesan positif dan negatif dalam hubungan antara etnik di Malaysia. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.